Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, guru pasti disuruh berbohong semasa lawatan JTK. Persoalan panas ini berlegar di media sosial hari ini, terutamanya di Harapan Daily. Kumpulan henti tindas guru pasti membangkitkan dakwaan terdapatnya arahan daripada pihak pengurusan supaya guru tadika kendalian PAS itu berbohong semasa lawatan Jabatan Tenaga Kerja JTK. Menurut platform atau menerusi platform X, gerakan tersebut sangat bersetuju dengan saranan pakar berhubung garis panduan jelas mengenai pekerja sukarela. Sangat setuju dengan saranan ini. Benda yang boleh bawa manfaat pada guru, kenapa nak tolakkan? Soal mereka. Tapi betul ke sukarelawan? Dengar kata ada arahan dari pengurusan suruh guru pasti berbohong kepada pegawai JTK yang datang melawat, tulis kumpulan pendesak itu. Guru pasti selama ini dinafikan hak mereka sebagai pekerja dengan dibayar gaji rendah daripada kadar gaji yang ditetapkan di bawah Perintah Gaji Minimum tahun 2022. Mereka juga tidak dicarum KWSP dan Perkeso. Memetik memo daripada JTK Semenanjung Malaysia yang tersebar di media sosial. Memo itu, JTK itu mengenai arahan siasatan pemeriksaan berkanun terhadap pasti. Turut diarah untuk disiasat adalah Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam SRITI dan Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam atau SMITI. Kesemua tadika dan sekolah milik pasti itu didakwa membayar gaji rendah kepada kaki tangan di bawah daripada kadar gaji minimum iaitu RM1,500. Susulan itu, rata-rata pakar menegaskan sudah tiba masanya satu garis panduan atau polisi jelas mengenai pekerja sukarelawan diwujudkan bagi melindungi kumpulan tersebut. Hal ini memandangkan situasi status yang tidak boleh mengakibatkan pekerja dalam kelompok itu dilindungi dengan sewajarnya sebagai pekerja. Saudara-saudara sekalian, ini isu paling panas di dalam media sosial khususnya di Harapan Daily. Pelbagai komen daripada para pembaca netizen berkait isu ini. Tapi yang pastinya, benarkah guru pasti disuruh berbohong semasa lawatan JTK? Kita tak tahu, mereka saja ada jawapannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata, habislah Sanusi, kata mereka. Ini apabila Sanusi cuba menakut-nakutkan seorang perempuan atau lelaki yang telah mendedahkan berkaitan dengan isu Kedah Agro Holdings Berhad KAHB, yang mana menurut Sanusi pendedahan itu ialah sudah melampau, dan Sanusi cuba memprovokasi dengan mengatakan kita jumpa di mahkamah. Akhirnya orang yang diancam untuk disaman oleh Sanusi itu, kita sangkakan dia takut atau menarik dakwaan atau menarik pendedahan tersebut. Kita sangkakan beliau akan memohon maaf ataupun beliau mungkin akan kata akaun Facebook itu adalah palsu, kerana kebanyakan kali apabila dibuat siasatan, kebanyakan orang yang terlibat seperti kes ini terdahulu, mereka akan mohon maaf dan mengatakan akaun itu adalah akaun palsu. Tetapi kali ini lain pula jadi. Apabila diancam saman oleh Sanusi, individu yang mendedahkan itu membalas. Beliau kata, kami tak sembunyi pun, oh Sanusi oi. Dengan kata lain, buku bertemu ruas. Kali ini, ancaman atau provokasi Sanusi untuk menyaman pendedahan itu tidak disambut dengan ketakutan, tetapi disambut dengan, okey, kami tak lari, kami tak takut.
Itu yang dia sampaikan. Isu Kedah Agro Holding Berhad, KAHB, nampaknya terus berlarutan selepas Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor bakal memfailkan saman terhadap seorang individu yang didakwanya telah membuat tuduhan keterlaluan terhadapnya. Individu yang bernama Zuraini Abdul Ghani juga nampaknya tidak berdiam diri. Selepas mendedahkan perbuatan Sanusi terhadap KAHB itu, iaitu anak syarikat Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu. Menerusi respon balasnya terhadap hantaran Sanusi, dia seolah tidak gentar dan berkata dirinya tidak pernah bersembunyi. Belasan tahun ini tak sembunyi manapun Sanusi oi. Dok guna akaun inilah, bukan fake akaun, kata beliau. Hang baru sedar ke kewujudan akaun ini? Yang post ni Sanusi ke admin dia. Demikian hantaran yang ditulis di Facebook. Sebelum itu, Zuraini mendedahkan apa yang berlaku terhadap KAHB. Mendakwa MBI mengambil pendapatan anak syarikatnya dan mencuri kaki tangan syarikat itu. Selain itu, dia mendakwa pengurusan tertinggi KAHB yang dilantik dalam lingkungan kenalan Sanusi pula hanya tahu membazirkan duit rakyat, tetapi akhirnya pekerja dipersalahkan. Susulan itu, Sanusi pula membalas mendakwa tuduhan yang dibuat adalah keterlaluan dan mengancam untuk berjumpa di mahkamah. Kata orang ini, jumpa dah tukang redka cerita karut. Sejak belasan tahun dia bersembunyi di sebalik muka manis. Okey, jom tengok dia boleh pertahankan atau tidak tuduhan keterlaluan dia kali ini, kata Sanusi. Sila duduk, jangan lari, see you in court, ujarnya lagi. Terdahulu, Harapan Daily melaporkan pendedahan dibuat kaki tangan KAHB yang dakwa tidak dibayar gaji 9 bulan. Kaki tangan mendakwa surat telah pun dihantar kepada Sanusi mengenai tunggakan gaji mereka. Namun tiada keputusan yang diperoleh. Seminggu selepas isu ini tersebar, Sanusi pula merendahkan kaki tangannya dengan mendakwa mereka ibarat lintah kerana tidak tahu menjana pendapatan sendiri. Tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam itu makan berdarah, sumbang tak pernah, tapi kikis lagi, itu bukan JLC, itu lintah, kata Sanusi. Saya tak mahu bela lintah, katanya. Disebabkan itu, ramai yang meluah rasa tidak puas hati terhadap kata-kata Sanusi, sehingga ada yang mendakwa bekas menteri itu bahawa menteri besar itu sengaja memburukkan nama Kedah Agro. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menurut laporan di FMT hari ini, Akmal pembuli takkan berani tuntut China. Mohon maaf, kata ahli akademik. Tajuddin Rasdi menyifatkan Ketua Pemuda UMNO itu sebagai seorang yang mengambil kesempatan untuk meraih sokongan peribadi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada beberapa pendapat yang sekarang tular di dalam media maupun laporan media yang mengatakan bahawa Akmal harus berhenti daripada menggunakan isu yang sedang panas dalam Malaysia berkaitan dengan isu stalking. Selain daripada itu, kemarin salah seorang daripada ahli parlimen daripada APCO, beliau kata, beranikah Akmal meminta negara China memohon maaf atas insiden isu stalking tersebut. Tetapi kali ini, ahli akademik pula mengatakan bahawa Tajuddin Rasdi menyifatkan Ketua Pemuda UMNO itu sebagai seorang yang mengambil kesempatan untuk meraih sokongan peribadi.
Seorang ahli akademik berkata, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak akan sampai kepada tahap menuntut permohonan maaf daripada China berhubung isu stalking tertera kalimah Allah. Walaupun menggesa kedai serbaneka KK Mat diboikot berhubung perkara itu. Bercakap kepada FMT, Tajuddin Rasdi dari University UCSI berkata, Akmal mungkin tidak akan menyahut cabaran ahli parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau agar beliau menuntut permohonan maaf daripada China kerana membenarkan pengeluar menghasilkan stalking sedemikian. Seorang pembuli akan sentiasa membuli orang yang lebih lemah daripadanya. Akmal mungkin akan terus mencanang isu itu kerana beliau tidak pedulikan akibatnya maupun kebajikan pekerja kekemat. Itu bukan lagi buli, itu namanya mengambil kesempatan, kata Tajuddin. Semalam, Tangau berkata, adun merlimau itu sepatutnya memberi tekanan kepada Menteri Luar yang juga timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan supaya memanggil duta China bagi mendapatkan penjelasan sekiranya Malaysia tidak mendapat jawapan yang memuaskan. Beliau juga berkata respon Akmal terhadap perkara ini seolah-olah usaha terdesak untuk meraih sokongan dan populariti untuk dirinya dan parti. Ini hanyalah suatu usaha mendapatkan perhatian dengan mengorbankan 5,000 pekerjaan dan agar UMNO kembali popular dalam kalangan orang Melayu, katanya. Sementara itu, bekas ahli parlimen Sungai Benut Taufik Ismail berkata, kemungkinan Akmal memanggil duta itu akan mencemarkan reputasi mereka. Tindakan itu tidak masuk akal dan akan buat kita nampak berfikiran cetek, katanya. Beliau berkata, komen Tangau itu sekadar menonjolkan situasi berpotensi berlaku apabila Ketua Pemuda itu menuntut penjelasan daripada semua pihak yang terlibat dalam penjualan stalking itu daripada pengilang kepada penjual. Apa yang Tangau cuba katakan adalah apa akan jadi jika Akmal kejar semua pihak di sepanjang rantaian bekalan itu sehinggalah kepada kilang pengeluar stalking di China, katanya. Bekas ahli parlimen itu menambah, jika tindakan sedemikian diambil terhadap semua pihak yang terlibat, ia akan terutamanya menjejaskan orang Melayu Islam. Jangan lupa apabila stalking itu dihasilkan dan diimport ke Malaysia, ia perlu melalui kastam. Mengapa Akmal tak kejar pegawai kastam yang membenarkan stalking itu masuk? Soal beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.